Okay, Assalamualaikum. Testing suara okey. Boleh dengar? Boleh dengar ke suara? Test. Boleh dengar suara? Dengar saya. Okey. Okey, so hari ni kita buat kelas sekejap. Okay, sebabnya saya tengah hari ni saya kena ke college sekejap Ada urusan kerja-kerja lah. Terpaksa dibuat. Okay, so saya cuba buat sampai pukul 12. Okay, sebelum tu nak refresh balik yang minggu lepas punya lab. Kalau tak silap saya ada lagi 2 group. Okay, yang belum saya tengok dia punya progress lah. Okay. Sebab silap grup pertama Haikal ada. Haikal dengan Mukit. Ada tak? Haikal dan juga Mukit. Abdul Mukit Fazlin dan juga Muhammad Haikal. Ada tak? Kau boleh minta share screen dulu lah. Untuk lab job sheet 2. Ada? Abdul Mukit dan Haikal boleh share screen dulu. Okay, so ni nak pastikan setiap grup ada progress lah. Okay, sebab saya tak pasti sama ada setengah student dia tak boleh buat sebab tak ada device, tak ada laptop dan sebagainya. Wallahualam lah. Okay, that's why saya nak tahu. Dan lagi seorang adalah Muhammad Fahmi, tak silap saya. Okay, ada tak dalam ni? Seminggu lepas tak ada. So saya tak pasti. So saya minta share screen untuk job sheet 2. Muhammad Fahmi ada? Dia ada lagi tak dalam kelas ni? Saya takut dah hilang. Dah hilang ni takut mungkin dah tak ada ke, memang dah berhenti ke. Kadang-kadang kita tak tahu. Okay. So, nak confirm balik ni. Ada ke tak ada ni si Muhammad Fahmi Azrul? Ada Okay. So tu yang nak tahu tu. Sama dia lain tak ada ke. Kadang-kadang memang sudah ni dah tak ada. Jadi tak dapat maklumat. So senyap je kita pun tak tahu. So that's why saya kena follow up. At least 2 minggu sekali kena tanya lah. Okay, Haikal dengan Mukit ada tak? Boleh cepat sikit. Tak share screen untuk job sheet 2. Ada Haikal dan Mukit? Abdul Mukit dan Haikal boleh share screen? Hello, ada respon tak? Haikal dan Abdul Mukit. Kita nak start chapter 5 ni. Cik sir. Okay. Tu lagi seorang tadi Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi.
Okay, cepat sikit. Yang lain dah menunggu ni. Kang ambil masa menunggu ni. Kang nak start, tak boleh nak slot tengah pula. Susah leceh. So, saya nak settlekan dulu job sheet 2 ni. Then baru kita start chapter 5. Okay. Job sheet berapa ya, sir? Tak nampak? Job sheet mana? 2 eh? Nampak, sir? Oh, okay. Ni job sheet 3. Okay. Circuit semua dah buat. So, Cuma ni nilai-nilai dia belum letak lagi. Okay. Untuk job job sheet sheet 2, 2. ni. Nak kira lah. Oh, okay. Cuma nilai-nilai dia je lah tinggal nak isikan dekat dalam form tu. Okay. Calculation ada ke? Calculation belum buat lagi. Belum buat simulation. Okay. Nilai IB dulu, IB. IV. Ada buat simulate tak? Nilai IB ke atau ID ke, IC ke? Itu ada buat, cuma tak tahu dia terpadam. Jadi saya buat lain. Okay. So tak apa. Alright, thank you. So lagi seorang. Lagi seorang ni ada ke tak ada? Confuse pula. Dah 2 minggu. Minggu lepas tak ada. Minggu ni tak ada, kira tak banyak tak ada ni. Muhammad Fahmi ni, ada tak ada? Tadi dia ada masuk sir, lepas tu dia left. Oh, dia left. Okay, tapi ni dah 2 minggu ni tak ada ni. So, saya kena highlightkan nama ni. Saya risau memang tak lama sangat tak masuk pun susah jugalah. Okay, so kita kena ada win-win jugalah. Okay, andai kata mungkin ada masalah internet ke apa ke, okay, tak ada masalah. Tapi kalau kata sampai minggu lepas tak ada, minggu ni tak ada, nanti next class esok tak tahu ada ke tak ada. So kalau sampai 3-4 kali memang tak ada je, tak boleh jugalah. Okay, so kena tengok juga nanti saya kena beritahu awak punya KP ni. Okay, so tengok dulu esok. Kalau tak ada juga, nanti saya beritahu KP lah. So apa masalah sebenarnya. Okay. Boleh? So nanti pesan dekat Fahmi ni. Okay, saya tak pasti masalah apa. Internet ke apa ke. Okay. So kita kena buat win-win lah. Nak kata kalau internet memang ada masalah. Okay. Tapi tak nak lah benda tu berterusan saja. Okay. Adakah memang betul-betul tak ada internet ke ataupun ada masalah lain ke. So nanti kena feedback balik lah. Okay. So ni saya tengok esok. So esok ada kelas So esok ada kelas. So tengok. So, kalau tak masuk lagi, saya kena buat sesuatu jugalah.
Okay, kena buat sesuatu juga. Okay, dengan saya tak ada masalah. Maksudnya boleh win-win. Tak adalah kita terus kata oh ini memang penting lah tak. So nak tahu dulu apa masalah. Okay. Dan kalau ikutkan minggu lepas tak ada dan minggu ni pun tak ada. Okay. So tengok kelas esok last 3 kali. Okay. So saya bagi 3 kali. Okay, 3 kali. Tengok ada ke tak ada. Okay, so ni kita sambung unit 5 dekat awak punya WhatsApp group tu saya ada share unit 5 punya nota dan juga slide lah. Okay, slide. So dia berkaitan dengan SCR. Sekejap sekejap. Okay, nampak desktop tak? A silicon-controlled rectifier, or SCR, is a specialized type of control diode. The electron flow is the same as in an ordinary diode, from cathode to anode. However, unlike other diodes, which only perform an on and off function, a SCR can regulate a flow of electricity with gradation when forward biased. This is accomplished by manipulation of the adjustable gate control. This gate control function determines when and how much the SCR conducts. A common application of SCRs is in light bulb dimmers. Here is a circuit that contains a light bulb and a SCR. As the switch at the gate controller is adjusted to control power in the AC circuit, note the timing of the gate pulse and the subsequent change in the waveforms. Also, observe that average current flow increases and the light bulb becomes brighter. Okay, so ni kita masuk chapter 5 So sekarang dah minggu ke 16 kalau tak silap, saya tak ingat 14 ke 15 ke 16. Okay, so ni unit 5. Okay, unit 5 ni 80% adalah teori. Okay, unit 5 dan unit 6 kalau ikutkan kalau saya punya pengamatan lah, so 80% adalah teori. Okay, teori maksudnya macam unit 1, maksudnya banyak pemahaman dan juga bacaan. Okay, calculation dia sikit. Okay, kalau unit 6 nanti lagi banyak kepada pemahaman juga. Okay, banyak kepada pemahaman. Okay, so hari ni SCR, apa itu SCR? Silicon Control Rectifier. Okay, rectifier ni kita tahulah. Okay, macam, okay, apa maksud rectifier? Okay, apa itu rectifier? Cuba tahu rectifier. Mungkin ada jumpa ke dekat isi dulu waktu semester 1. Okay, agak-agak rectifier ni apa? Kalau amplifier dia penguat lah. Okay, rectifier. Okay, so next, esok saya tanya. Esok saya tanya balik rectifier tu apa. Okay, so tengok nak 2 hari sikit lah. Okay, ni dia punya simbol
Okay, simbol tu actually dia adalah diode. Okay, cumanya ada satu terminal di bahagian tengah ni panggil gate lah. Okay, gate. So seolah-olahnya dia macam gabungan antara transistor dan juga diode. Seolah dia macam tu. So kalau kita tengok dia punya layer ni, okay, so kalau ni NPN ni semacam transistor. Kalau kita buang P ni, kalau kita buang P layer, okay, dia akan jadi transistor. Okay, tapi disebabkan kita tambah lagi satu layer P, okay, substrate atau silicon wafer jenis P, okay, so dia jadi SCR. Okay, dia jadi SCR. Seolah gabungan antara transistor dan juga diode. Okay, seolah dia macam tu lah. Okay, tapi sebenarnya dipanggil SCR, Silicon Control Rectifier. Sudah jadi rectifier. Okay, so seolah-olah sini akan jadi 1, 2, 3. Ada tiga simpang ataupun 3 junction dekat dalam SCR. Okay, so kalau transistor kita ada 2 lah. Okay, so bila SCR ada 3. 1, 2, 3. Okay, PN junction kat sini. So ni PN junction. So yang ni pun PN junction. So yang ni pun PN junction. So ada 3 kat situ. So ni benda baru lah ni. Okay, benda baru. So satu lagi komponen yang baru. So ni adalah J1, J2 dan juga J3. So kalau diode ada satu sempang saja, transistor ada 2, SCR ada 3. Okay, ada 3. So ni dia punya simbol lah, anode, cathode, gate. So actually macam diode ni. So dia punya simbol sebenarnya diode je. Okay, diode. Okay, tapi kita tambah lagi satu terminal di bahagian center, dipanggil gate lah. Okay, dipanggil gate. Okay, so ni simbol baru untuk komponen baru yang kita belajar hari ni. So PN. Okay, so dengan junction ni macam kuih lapis lah senang kata. Okay, PN, lepas tu P, lepas tu N balik. Okay, so jadi ada seolah ada 4 layer kat sini. Okay, ada 4 layer kat sini. Okay, so ni dia punya construction dalam SCR. Okay, SCR. Okay, so olah-olah kat sini jadi PNP. So kalau perasan kat sini seolahnya akan jadi 2 transistor lah. Okay, dia akan jadi 2 transistor ni. Okay, so satu area sini yang pertama. So yang kedua kat sini. Okay, so kalau transfer dalam bentuk schematic transistor dia akan jadi, so ni adalah NPN, yang ni jenis PNP. Okay, seolah dia macam tu lah dia punya layer. Okay, dia punya layer dekat cross section dekat bahagian dalam SCR tu. Okay, so SCR consists of 4 layers. Okay, macam saya cakap tadi. So PN, 4 layers of alternating P and N type semiconductor material. So dia selang So PN. So the 4 layers. Okay. So SCR is a rectifier construct of silicon material with a third terminal for control purpose, which is triggering the device into the on state. Okay, so maksudnya yang ni yang penting lah. So dia nak trigger device dalam keadaan on. Okay, ni function utama SCR. Okay, so kalau awak nak cerita SCR ni, kalau ditanya dalam test atau final, okay, apa itu SCR? Okay, you boleh ceritalah benda ni. Okay, tapi antara term yang penting ni, SCR ni adalah kita nak trigger device untuk on state. Okay, tu benda mudah nak ingat. So kita nak trigger device on state. Okay, macam mana nak trigger? So macam dekat video tadi lah. Okay, so kita akan letak SCR ni pada lampu paling mudah. So kita boleh control dia punya brightness pada lampu tersebut. So macam mana dia control? So based on pada control current yang flow dekat circuit tadi tu. Okay, so nanti
next slide kita akan nampak lah circuit dia macam mana. So kita akan tahu macam mana dia control current dekat dalam circuit tu. Okay, dalam circuit tu. So dengan menggunakan SCR. Okay, SCR. Jadi SCR ni satu komponen yang lagi mudah lah. Kalau tak kita kena buat transistor macam ni. Kita kena beli 2 transistor. Okay, so kita sambung. Okay, jadilah. Okay, tapi bila SCR ni dia dalam bentuk satu komponen. So beli satu tu, so dah boleh functionkan dia untuk control kita punya brightness current. So tak perlu guna 2 transistor. Okay, so tak perlu guna 2 transistor. So lagi mudah lah. Okay, lagi mudah. Sekejap Okay, so dia combine 2 transistor PNP dan juga NPN punya transistor. Okay, transistor. So tapi tak perlulah kita beli transistor kita pasang ni, tak perlu. So SCR ni dia dah combinekan siap-siap construction dalam dia tu. Okay, macam mana dia fabricate komponen dalam tu dia dah siap. So bila kita beli komponen SCR tu dia dah, maksudnya kita tinggal pasang ni. Okay, tinggal pasang dia. So kita sekejap saya google sekejap SCR punya komponen. Okay, so supaya kita nampak SCR. Okay, ni contoh-contoh SCR lah. So dia ada 3 pin lah. Macam tadi anode, cathode dan juga gate. Okay, so macam mana nak tahu datasheet, so saya dah ajar waktu lab job sheet 2 hari tu. So kalau tengok kat sini dia lebih kurang macam transistor juga. Dia ada 3 pin. Dia ada 3 pin. So nak tengok datasheet dia, so kita boleh buka. So nak tahu pin 1 ni anode ke cathode. So tengah ni adakah gate. Okay, so kadang-kadang tak semestinya tengah ni kaki gate dari segi praktikal dia actual. Kadang-kadang gate tu kat pin nombor 1 mungkin, so tak semestinya. So kena tengok balik dekat kita punya datasheet. So kalau ni TYN 408GRG, so ST punya manufacturing. Okay, kilang dia dekat je, dia dekat Muar. Okay, so kalau nak minta kerja kat sini pun boleh. Mana tu ada cita-cita nak minta kerja kat kilang ST Muar boleh. Sekarang ni memang tengah offer cari kerja lah untuk diploma holder. Okay, sebab ramai juga yang berhenti kurang daripada kes COVID yang tinggi dekat kilang ST hari tu. Okay, so ada juga diorang buka job vacancies lah untuk ST Microelectronic ni. So berada di Muar je kilang ni. Okay, siapa orang Muar dia tahulah. Okay, so salah satu komponen yang buat adalah ni lah. Okay, dalam bentuk IC. Okay, SCR. Okay, so kalau kita buka ni, so kat sini dia ada begitulah. So pin, okay, maksudnya K adalah cathode So cathode, tengah-tengah ni adalah A adalah, tengok so tengah ni tak semestinya gate. Okay, so tengah ni kat sini adalah pin kaki anode, terminal kaki anode. So yang hujung barulah pin terminal gate. So kat sini kadang-kadang bila waktu lab, student tersilap. Dia anggap kadang-kadang tengah ni adalah gate pasal dia tengok based on pada simbol ni. So gate ni tengah. Jadi dulu saya pun sama juga. Okay, masa mula sekali first semester 1. So kita tengok, kita ingatkan tengah ni okay, bila dalam actual physical component tengah ni gate lah. Okay, sebenarnya tidak. So tak semestinya. So kena tengok balik datasheet. So bila pasang tu balik, so kita punya circuit tak function lah. Okay, tak function ataupun boleh rosak ataupun boleh short. So yang tu hati-hatilah. Okay, jadi expose sikit lah. So banyak jenis SCR ni. Okay, banyak jenis SCR. Okay, ada soalan setakat ni? Ada nak tanya apa-apa ke? Pada ni intro dulu lah. Okay, kita masuk pelan-pelan. Okay, sebab dia banyak teori ni subjek ni.
untuk topik ni. Dia nak tanya? Tak ada, okey. Ya, aku buat. Okay, next adalah ni contoh SCR. Okay, ni tapi ni lama punya package lah. Okay, so kalau yang baru tadi macam yang saya tunjuk dekat dekat Google tadi. Okay, tu package-package yang barulah. Okay, daripada ST dan sebagainya. So kalau kita tengok yang package baru ni dia ada tambah features. Okay, so kalau tengok dia tambah dekat bahagian mana, dia tambah dekat ada heatsink belakang pula siap saya lah. Okay, ada heatsink. Heatsink ni apa? Dia macam ada kepingan apa ni dipanggil tak tahu lah aluminium ke apa dia punya material, tapi macam bersilah. Benda ni tujuan dia ialah sebab bila SCR ni dia boleh adjust kita punya amount of current dalam circuit. Jadi bila kita adjust ataupun current maximum, so apa jadi? Dia menyebabkan kita punya komponen ni akan jadi panas. Okay, so bila current tinggi, okay, maksimum katakan, so dia jadi panas. So bila lama-lama panas, okay, menyebabkan ada efek pada komponen lah. So boleh jadi cair, okay, boleh jadi ataupun jadi short lah. So bila dah cair, dia akan jadi damage lah kita punya komponen dia. Jadi salah satu dia orang upgrade, dia akan tambah heatsink kat belakang. So antara sebab utama ialah untuk menyerap haba lah. Jadi bila current maksimum pun, at least haba tu dia akan transfer pada heatsink ni. Okay, so dia akan kurangkan sikit heating dalam komponen ni lah. So dia akan transfer dekat kita punya kita panggil heatsink lah. Kita panggil heatsink kat sini. Okay, so sama juga dalam kita belajar unit 6 nanti kita akan belajar topik heatsink saja. Okay, heatsink saja. Apa tujuan heatsink? Okay, so ni contoh ni gambar yang lama lah. Okay, gambar yang lama. Okay, so kalau tengok graf ni memang agak pening lah. Okay, agak pening sebab dia akan bentuk melengkuk-lengkuk macam tu. Okay, ada lengkungan-lengkungan yang macam mana nak measure kan. Okay, so memang dia akan memang karakteristik dia akan jadi macam ni. Okay, so kalau perasan seolah-olah dia, kalau perasan lah, kalau kita tengok dia gabungan macam diode dan juga transistor kalau perasan lah. Okay, so yang ni kita tahulah diode lah, forward dan reverse kan. So forward dan reverse. Tapi yang lengkungan ni, okay, shape yang macam pelik sikit bentuk dia ni, seolah dia macam transistor lah. Okay ni. Okay, cuma kalau transistor ni dia akan straight macam ni. Okay, ke atas sampai ke atas lah. Maksudnya air collector makin tinggi, so kita punya voltage pada VC pun akan tinggi. Cuma yang ni dia seolah macam transistor. Okay, lepas tu dia reverse balik and then baru dia ke atas. Okay, so ni forward conduction dan ni forward blocking region. Okay, so maksud yang atas ni, so area ni adalah waktu forward. Okay, dan dia ada dua, satu forward term dia ada dua, satu forward conduction, okay, dan satu lagi forward blocking. Maksud off lah. Okay, so sini on, sini off. Okay, sini on, sini off. So sama juga yang ni lah. Okay, sini on, ni on, ni on, okay, ni on. Okay, so yang bawah ni semua off. Okay, semua ni off. So waktu dia on senang kata waktu IH lah. Okay, H ni apa? Okay, nanti kita akan tengok apa itu H. Okay, ada IHO, IH
Kan actual ni IH0, 1, 2. Seolah ada 3 measurement kat sini lah. Okay, dia ada 3 measurement kat sini. Okay, forward blocking. Okay, kita tengok apa itu forward blocking. Okay, and reverse blocking. Okay, this region correspond to the off condition. So yang mudah dia dalam state off lah. Okay, dalam state off. Yang mana anode current, okay, anode current, okay, ke cathode, dia akan block. Maksudnya current tu dia akan block. Okay, current tu ada tapi dia boleh block. So menyebabkan CR waktu ni dalam keadaan off. Okay, itu forward blocking. Dan waktu forward conduction pula, waktunya dia conduct current Okay, so waktu ni dalam keadaan on condition yang mana anode current, okay, dia akan bergerak daripada anode ke cathode, okay, dalam keadaan very low resistance. So bila very low resistance menyebabkan current tu boleh flow lah. So resistance kurang, current akan tinggi. Itu basic punya knowledge yang sebelum. So resistance tinggi, current rendah. So kat sini soalannya resistance maksimum. So bila resistance maksimum dia akan block. Macam pilih pipe lah. So bila kita tutup habis, so air takkan flow. Okay, air takkan flow. Soalan dia macam tu. Okay, so yang ni ialah waktu resistance rendah. Okay, so resistance rendah. So bila resistance rendah menyebabkan current flow. So kalau untuk current flow tu maksimum, soalannya resistance dalam kita punya SCR ni masa tu adalah paling minimum. Okay, paling minimum. So masa tu current akan maksimum. So menyebabkan kita punya komponen tu, that's why dia boleh jadi heating lah. Okay, so dia akan heating. So heating, so menyebabkan kadang komponen tu boleh jadi panas. Okay, jadi panas dan boleh damagekan kita punya komponen lah. Okay, komponen. Okay, so that's why SCR ni ada rating dia. Dia ada rating. So rating ni penting lah. So supaya dia ada lah maksimum dan juga maksimum. Contoh macam sama juga bawa kereta. Okay, bawa kereta ni macam engine ni dia dah study dah. Okay, contoh engine 1.5 berapa horsepower. Okay, jadi dalam meter tu that's why dia buatkan dia punya range daripada kosong hingga contohlah 220 km per sejam. So itu maksimum. Cuma kadang-kadang bila diorang modified, contoh dia modified lebih daripada 220. So apa jadi? So boleh menyebabkan enjin tu rosak. Dia boleh menyebabkan terbakar dan sebagainya lah. So dia boleh damage. So sama juga dengan komponen elektronik juga. So sama. So dia ada dia punya limitation. Okay, kita panggil limitation. So semua benda memang akan ada limitation. Okay, ada limitation. So kalau lebih daripada limitation tu, so menyebabkan komponen tu broken. Okay, menyebabkan komponen tu broken. So apa rating-rating yang ada dalam SCR? Okay, ni banyak ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that's why tadi saya kata apa itu H. Okay, itu ialah holding. Okay, holding current. Maksudnya dia pegang current tu. Okay, dia hold current tu. Okay, so IH ni berada di mana? Berada di kat sini. Okay, IH1, IH2, IH3. So current dekat sini. So ni teori pertama lah yang kita nak kena faham. So nanti kalau ada graph ataupun ada measurement, okay, so berapa nilai IH, okay kat sini. Okay, IH ni waktu betul-betul dipanggil macam mana ni? Okay, waktu dia forward lah. Okay, waktu dia forward. So ni IH. Okay, so kalau ada 3 measurement ni IH0, 1, 2. Kalau ada 3, ada 4, so IH3 dan seterusnya. Okay, so tengoklah. Okay, so benda ni boleh berubah lah. Tapi dia boleh, so dia ada maksimum lah. So ada maksimum. So ni boleh lagi ni. Okay, so ni pun boleh pergi lagi. So tak tahu, tengok berapa spek maksimum yang dia boleh pergi. So that's why kat sini dia panggil IH lah. Okay, IH. Okay, ada soalan setakat ni? Okay, sekejap saya kena ke college sebenarnya ni. Tak apa, ada 20 minit lagi.
Okay, ada soalan sekarang ni? Ada nak tanya? Dia pelan-pelan lah, tak nak jauh sangat. Nanti kalau banyak sangat pun pening juga. Hari ni belajar simbol, at least tahu simbol ni. Tahu dia punya terminal. Okay. Lepas tu tahu dia punya function So sebenarnya untuk trigger device untuk on state. Okay, untuk on state. So trigger device. Okay, trigger device. Okay, ni gambaran komponen dia lah. Okay, so ni dia punya karakteristik graf dia. Okay, analisis dia. Okay, memang graf dia akan dapat bentuk macam ni. So current tu kita akan measure ni waktu ni. Dipanggil high H. Okay, current holding. Okay, ataupun holding current lah. Okay, dipanggil holding current. Okay, so ada VBRF, forward breakover voltage. Okay, dipanggil IG, waktu IG equals 0. Okay, the voltage at which the SCR enters the forward conduction region. So dia dipanggil VBRF. Okay, nanti mungkin ada calculation sikit. Okay, dia saya cari apa value VBRF. Okay, so yang ni ialah VBR. Okay, breakdown. Okay, ingat ni breakover, yang ni breakdown. Breakover ni waktu dia forward lah. Okay, so breakdown ni waktu dia reverse. Nama pun breakdown kan. Okay, seolah macam rosak lah, breakdown, tak berfungsi, off ataupun mati, off. So breakdown, so waktu ni adalah reverse. Okay, reverse breakdown. Okay, duduk panggil VBR ni, so jangan confuse. Okay, jangan confuse. Nombor satu untuk forward, satu untuk reverse. Okay, untuk reverse. Dan lagi satu ialah IH, holding current. Okay, ni yang famous lah ni, biasa kena cari IH. Okay, the value of anode current below which the SCR switch from the forward conduction region to the forward blocking region. So the value increases with decreasing value IG and is maximum for IG. Okay, IG kat mana? IG tadi dekat sini lah. Ni IG. Seolah IG tu dekat sini. Ni IG ni. Ni IG. So bila IG 90, okay, apa value dia? So bila IG ada value, maksudnya ada current. Okay, so apa dia punya forward ke reverse? So nanti kita akan tengok lah. Okay, kita akan tengok. So yang hari ni konsep dulu. Okay, hari ni konsep dulu. So kita tak study lagi detail ni macam mana graf ni kita nak baca. Okay, VBRF. So perasan ni kita perasan ini ialah forward. Okay, maksudnya voltage waktu forward, VBRF. Okay, ni VBRF2 maksudnya forward. Okay, so ada value kat sini. Okay, ada value. So olah-olahnya kalau VBRF tinggi, so IH pun akan tinggi. Okay, so kalau VBRF tu berkurang, okay, berkurang, so kita punya holding current pun akan berkurang. So dia proportional lah. Okay, the VBRF proportional to IH. Okay, seolah dia macam tu. Okay, so konsep dia tak susah lah, senang saja. So bila IG 90 apa berlaku? IG kosong kat sini. Sorry, IG. Okay, IG bukan kat sini. Ini VF Ini VF. So ni IF. Okay. So IG kosong dia akan berlaku kat sini. Ni. So IG 90, apa yang berlaku waktu ni dia akan forward. Okay, ni IH. Okay, IH. That's why kat sini dia tulis IH ni berlaku pada IG sama dengan kosong. So IGT dan juga IF. Okay, IGT, gate trigger current. The value of gate current necessary to switch the SCR from the forward blocking region to the forward conduction region under specified condition. So memang agak susah sikit nak memahami benda ni. Okay, so maksudnya waktu ni, waktu keadaan kita nak block ke nak conduct. Okay, so kat sini dia akan baca. So IGT ni yang menentukan current tu nak block ke nak conduct. So kalau conduct, so maksudnya dalam keadaan forward lah. So kalau block, maksudnya current tu tak akan flow. So dia akan block current tu. Ke IF, average. Okay, average forward current.
the maximum continuous anode current that the device can withstand in the conduction state under specified condition. Okay, so ni adalah IF. Okay, tak apa, just hari ni tahu sikit dia punya term-term yang penting ni. Okay, and then karakteristik, okay, ni boleh katakan parameter lah. Okay, macam parameter. So kalau dekat BJT, parameter dia IB, IC, IE, okay, beta macam tu lah. So kalau dekat JFET pula, okay, kita ada IG, okay, iDrain, okay, lepas tu IE, VDC, VB dan sebagainya. Cuma untuk SCR, dia macam ni. Kita ada VBRF, VBRR, IH, IGT dan juga IF. Okay. Okay, ada soalan sekat ni? So Tak ada. dia banyak pada pemahaman dulu lah. Okay, so next slide nanti baru kita tengok satu persatu. Macam mana dia trigger. Okay, boleh on, boleh off. Okay, boleh on, boleh off. Macam mana dia control current tu So nanti kita akan tengok. So dalam keadaan ni ialah off state. Okay, so ni dalam keadaan off. Okay, dalam keadaan off. So nanti kita akan tengok kenapa dia off. Okay, kenapa dia off. Okay, ni off state. Tak pula ni nanti esok saya akan terangkan. Okay, ni dalam keadaan on. Okay, ni dalam keadaan on. Ya, esok lah. Okay, so ada soalan nak tanya? So saya stop kat sini dulu. Tak ada So tak apa. So ni introduction dulu. Tak nak kalang kabut sangat. So at least hari ni awak tahu pasal SCR, tahu pasal simbol dia, pasal dia punya function dia, okay, tahu dia punya parameter, tahu dia punya graph, IH kat mana, VBRF kat mana, okay. Okay dah tu, okay, tak masalah. Introduction dulu, introduction. Okay, so itu saja saya terpaksa habiskan di sini dulu sebab saya nak ke college, okay. Okay, ada apa-apa tu boleh on camera? Beberapa orang untuk saya ambil attendance dulu. Ini kalau attendance cukup ni. So tadi dah masuk kot si siapa tadi? Fahmi dah ada Fahmi. Fahmi ada ke? Tengok jumlah 19. 19 tak cukup lah. Patutnya 20 Okay, 1, 2. Sekat ni je kan? Okay, belajar. Layan dulu Layan macam biasa. Okay. So tak apa. Harap-harap jumpalah nanti bulan 11. Okay, 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.